masyarakat dunia dan juga oleh masyarakat dan negara-negara di dunia ini. Terutama negeri Thai kita, dia selalu ada hari banding dengan berbagai-bagai sukan kata menggalakkan ibu bapa ambil berat dengan anak-anak dan orang-orang tua ambil peduli dengan budak-budak. Satu perkara yang molek kalau betul-betul menjadi suatu perkara yang boleh masyarakat, orang tua, ibu bapa dia beri perhatian yang sungguh kepada anak-anak dan budak-budak pada zaman sekarang, terutamanya kerana suatu zaman yang banyak fitnah-fitnah yang boleh merusak dan menyelewengkan anak-anak kita daripada jalan yang benar, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita tengok dalam Islam kita ni, masya-Allah, sangat-sangat ambil berat dengan anak dan masa depan dia. Setengah daripada tanda kata Islam mengambil berat tentang anak-anak dan budak-budak ni. Pertama kali kita tengok pada awal lagi, sebelum anak nak tubik daripada perut ibu lagi, maka Islam sudah ambil berat, iaitu bagi orang yang mau mendirikan rumah tangga atau orang nak cari pasangan hidup, atau dengan perkataan lain orang nak beristeri, kalau orang lelaki dan juga orang perempuan mau bersuami. Islam dia ada cara tunjuk ajar, bimbingan daripada Islam supaya setiap orang yang nak cari pasangan itu cari pasangan yang soleh atau solehah. Sebab bila pasangan itu soleh lelaki dan solehah perempuan, insya-Allah anak yang akan lahir beranak mari ia akan jadi soleh. Dan semua orang nak anak soleh belaka, tak ada orang tak say nak anak toleh, tak say. Soleh ni baik, toleh ni mana jahat. Itu semua keluarga, setiap kelamin ibu bapa dia mahu supaya anak dia disoleh. Sebab dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihan yad'u lahu." Bila seorang manusia mati, tak kiralah dia sama ada lelaki sama ada perempuan, maka putuslah amalan baik dia. Mereka hatta putus 3 perkara dalam hadis ni, dan dalam hadis lain dia sebut sampai 10 perkara. 3 perkara ni satunya iaitu sedekah jariah. Orang ada harta, ada duit pitih, nah ada emas perak, naklah dia tu usaha waktu tubik duit, buat wakaf tu wakaf ni untuk faedah umat Islam. Nah, maka sedekah dia akan jariyatun, akan berlari pahala-pahala dia. Walaupun dia dalam kubur dah, duduk dalam alam barzakh, tapi pahala dia sentiasa sampai kepada dia bila adanya sedekah jariah atau wakaf untuk fi sabilillah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Yang tiga inilah, iaitu waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada ibu bapa, pada orang mati. Ini faedah anak soleh. Nah, anak soleh dia tak ada kena hati suruh dah. Yad'u lahu, dia sentiasa somo-somo acak-acak selalu berdoa untuk orang mati. Tak ada nanti kita suruh doa lah baru nak pergi berdoa dah. Lepas tu satu lagi yang kita kena faham sini,
Setiap hari kita ya kena wiriti doa ni. Kena hafal, kena baca boleh orang Islam ni. Nah, orang tak Islam saya kira lah, kita kira orang Islam, setiap hari kena dia cari doa untuk nak doa kepada si mati, iaitu bapa dia atau mak dia. Kalau tak pandai kena belajar. Doa khas untuk ya da'u lahu, yang dia berdoa kepadanya, kepada si mati. Kalau tak pandai nak berdoa lagu mana? Sekuat-kuatnya doa bahasa yang dia pandai. Tak pandai bahasa Arab, tak pernah ngaji sekolah Arab, tak pernah ngaji sekolah agama, ambil doa bahasa Melayu, ambil doa bahasa Thai. Ya Allah, berilah keampuni kepada ayahku, bapaku, ibuku, tokku, ikutlah. Tak apa tu hai belaka tu herti, tak usah bosan buku tu. Bosannya tak berdoa. Tu. Tak pandai, walau bahasa Melayu pun tak pandai juga. Tak boleh jadi orang Islam tak pandai berdoa, tak boleh jadi. Tiap orang Islam kena pandai berdoa, sebab Nabi yang sentiasa berdoa sama, Allah Subhanahu Wa Taala suruh berdoa, sahabat dia berdoa, hidup harian Nabi dia berdoa banyak. Ini faedah nak ayat sininya, waladin soleh, anak yang soleh. Jadi bila nak berdiri rumah tangga, kita kena cari pasangan hak solehah. Cari hak soleh, lambat sikit pun tak apa. Miskin pun tak apa, asal dia ada solehah. Sebab Nabi yang puji. Nabi yang puji dalam hadis dia kata, ad-dunya mata'un wa khairi mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni adalah benda yang sedap-sedap, sing anwai prayod, benda wi faedah, benda wi kesedapan dalam kehidupan manusia dunia. Tak syak lagi faedah dunia, tapi kita pandai-pandai ambil lah. Tapi sebaik-baik dunia, wa khairi mata'id dunya al-mar'atu salihah, ialah orang perempuan, isteri yang salihah, yang baik segi akhlak dia. Kita nak ukur lagu mana, kata dia baik tak baik, dia salihah lagu mana. Sehingga padanya bila kita ajar apa-apa ya turut kita, ya taat kita. Kalau kita ajar dia, suruh dia satu-satu amalan perbuatan yang baik, maka dia taat. Dia patibatam. Tak ada kata apa pun, tak ada deraka, tak ada tak. Dengan penuh sabar, taat yang bulat kepada suami yang suruh benda yang baik. Inilah mar'ah salihah, wanita perempuan, isteri yang salihah. Nabi puji. Sebab tu dia kena cari perempuan salihah. Itu dasar Islam. Nabi ayat agak, Nabi kata waliknya orang duk kahwin ni, menikah ni, kerana 4 perkara. Satu, kerana harta dia, harta perempuan. Orang lelaki bila cari isteri, tengok dia orang ni kaya ke tak. Tak nak wang gabon di setakik dia, di segi kangen dia lagu mana, setara mana. Itu nombor 1 orang pilih. Nabi ayat adat lah. Prak peni patibat. Naik sangkum, Nabi kata bila seorang dia nak cari isteri, dia cari pertama kali tengok kekayaan, harta dia. Yang kedua tengok apa ni, di jamaliha, cantik, janguk. Ada setengah hadis yang bagi jamaliha dulu. Ada juga sebab ada orang tu belah sesak tak apa, dia asalkan janguk. Dari itu. Kalau boleh 2 tu kau molek. Janguk lagi, kaya lagi. Yang tiganya lihisabiha, kerana keturunannya. Tengok juga terakun dia lagu mana, nasab dia lagu mana. Nasabiha, nasab dia lagu mana, biasa mana, mulia ke tak mulia. Lepas tu yang tiganya lizatiddin, yang mempunyai agama. Nabi suruh ambil tekeh ni, akhir Nabi tekeh sekali. Taribat yadah fasfar bizatiddin,
adalah kamu cari kemenangan kejayaan wi boleh orang ada kamu. Tadi besar. Sebab apa? Sebab hal ni wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kita kena royak isteri kita. Kita ni tak lagi dah. Lah kita kena jadi diri kita ni salihah. Wi masuk dengan sahih Nabi royak tadi kata khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Puyin sutriti di tisu. Inilah orang nailuk ni ialah al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah. Itu cara Islam nak boleh anak budak yang soleh. Yang keduanya setelah mengandung dah, lekat perut dah orang panggil, maka Islam dia ajar supaya ibu sentiasa dia melaksanakan ajaran Islam. Jangan ibu perut besar dah, puasa tak erak, malas semaya. Puasa tak apa. Puasa Islam dia izin kalau takut rusak pada anak dalam perut, ibu dia boleh buka puasa, nanti dia nanti dia qada lepas pada dia beranak dah bila dia sihat dan bila dia gagah. Kata Islam ni dia jaga anak, takut rusak anak sampai tangga tu ni. Kalau tidaknya kena puasa berlaku, tiap-tiap orang tak ada kecuali sama ada orang mengandung tak kira. Tapi Islam mari wen samrat orang mari ada orang yang perut besar atau orang mengandung boleh. Lepas tu pada tu berdoa. Berdoa minta supaya Allah Taala bagi anak dalam perut ni tubik mari selamat. Lepas tu anak jadi soleh kalau lelaki dan solehah kalau perempuan. Tak usah kira lah Tuhan nak beri anak apa, kita nak anak lelaki, Tuhan beri anak perempuan belah dia lah. Ada hikmah tu. Tak betul lah lagi anak pertama, tak betul lah dengan kehendak kita, tak apa. Jangan wis supaya masa jahiliah dulu. Orang jahiliah dulu dia nak anak lelaki. Mudah nak buat perang, nak pertahankan keluarga dia, nak pertahankan kabilah dia. Lepas tu pula nak uya dijatai sungguh. Kalau anak tina ni jadi malu, panggil. Malu membawa kepada keluarga ni dia panggil jatuh meruah. Boleh anak tina pada apa? Tak boleh nak pergi perang, tak boleh nak pertahankan keluarga dan kabilah puak-puak. Anak perang tak erak orang perempuan. Lepas tu pula orang perempuan ni kadang-kadang jadi pesaka pula. Mak dia sendiri dia boleh makan pesaka. Orang masa jahiliah dulu kalulah misalnya pak dia mati, tinggal mak dia. Mak dia ni jadi pesaka dia. Saku anak hak mula-mula ni kata mula hak panggil apa? Kalau meraduk ni orang pucakkan meraduk. Mak dia ni jadi meraduk. Tu. Kalau nak pergi jual boleh. Tapi oleh kerana mak tak sejual, bila mak nak pergi bersuami lain, nak pergi belaki lain, dia tak mas kahwin. Misal 10,000. Duit mas kahwin tu hak dia. Jadi meraduk hak dia, pesaka. Mak tak berhak nak ambil. Suami mak dia pun, pak tiri dia pun tak boleh nak ambil. Ni hak dia. Kerana rabuk jahiliah masa dulu. Rabuk yang zalim, rabuk yang menindas orang perempuan. Rabuk yang kutki, sutri. Mari Islam, masya-Allah. Orang jahiliah dulu kalau anak tu perempuan pakai gigi selalu dah. Pada umur bukan semua, tapi ada di kalangan orang Arab masa jahiliah dulu bila anak lahir mari nampak perempuan, belum anak dia gali lubang belah-belah dah di padang pasir. Kalau tu anak perempuan pak ambil anak kambuh dalam padang pasir dah. Tak usah tengok dunia ni. Sebab kalau dia tengok dunia ni aib, malu dia, malu besar. Anak yang baru lahir, baru anak tak ada dosa apa, kemudian dibunuh dengan hidup-hidup apa panggil tanpa ni, maka dosa besar. Sebab tu dalam Quran dia sebut wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan
yang di kamu hidup-hidup di padang pasir atau dalam bumi tanah disuatkan, ditanya. Tanya orang buat lah. Tanya orang buat dia, orang bunuh dia, apa bunuh anak perempuan ni. Bi ayyi zambin qutilat, dengan apa dosakah ia dibunuh? Budak buat gapo? Salah gapo dia? Ini ya Islam tekan jangan buat zalim kepada orang perempuan, mula daripada anak kecil lagi sampai kepada tua mati pun kena hormat kepada ibu. Kepada ibu. Nah, ibu ni lebih baik pada bapak lagi. Dalam pandangan Nabi kita, lebih tinggi darjat dia, lebih baik daripada bapak lagi. Satu ketika ada seorang sahabat dia tanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang aku berhak nak bersaing, nak bergaul dengan dia ya Rasulullah?" Nabi kata, "Ummuka." Mak kamu. Tanya sekali lagi, "Siapa dia ya Rasulullah yang aku ni mesti kena bersaing buat baik dengan dia?" Nabi jawab, "Ummuka." Ibu engkau. 2 kali. Tanya pula kali yang ketiga, "Siapa dia ya Rasulullah orang yang aku berhak untuk bersaing bergaul dengan dia?" Nabi pun jawab, "Ummuka pula." Ibu engkau lagi. 3 kali dia ulang-ulang kalimah mak engkau, makmum 3 kali. Buat akhir barulah abika pak engkau. 3 kali ibu, sekali bapa. Tengok Islami hormat kepada ibu orang perempuan. Dalam masyarakat Melayu kita ni, masya-Allah, lekira juga. Kalau kita tengok, saya dapati kalau nak sebut ibu bapa ni, dia sebut ibu dulu. Kalau orang syarah, orang ceramah, dia kata ibu-ibu dan bapa-bapa. Tapi kalau tengok bahasa Thai ni, dia po me, dia mula dengan po dulu. Dia hormat po, lebih hormat kepada mak. Kita tengok situlah. Tetapi kalau kita tengok umur pula, kalau pergi ikut pak dengan dah, semua nama-nama banyak ke mula dengan me belaka. Me sai, me so, me kong, me hong song, me belaka dia. Me chan. Banyak mula dengan mok belaka. Me mok nah. Be mok tu pun me lah situ. Dulu be mok lah ni jadi me mok lah. Maknanya di segi itu dia kaurup ibu lah. Me tap terutama potat ada. Ada. Itu salah satu panggil bahasa tu boleh membayar katanya kehormatan watanatam dalam satu masyarakat. Ia ada panggil WRT kepada kedudukan ibu atau bapa. Betul? Islam bila anak dia suruh apa ni? Suruh hormat mulia kepada anak. Royak, witabshir, wi khabar gembira. Ikutlah anak lelaki, anak perempuan tak kira. Royak kau orang kata, ibu ni anak wanak dah, alhamdulillah wanak dah. Lepas tu ada hadis yang ada suruh bayar di telinga. Nah, cuma hadis ni ada diperkatakan, ada semua kata hadis ni dhaif. Hadis ni pada awal-awal ni Albani dia kata hadis ni duduk dalam hadis sahih. Lepas tu dia mari pula dia rujuk mulai kata hadis ni dhaif. Tapi ada seorang ulama hadis lagi dia kata hadis ni boleh jadi hadis yang boleh timur sebab ada hal lain main memperkuatkan. Itu tak apalah masalah tu, cuma qada kita nak gibat tak ada masalah, nak amal saja, jangan kita berhujah lah. Jangan kita jadi laktan untuk kita nak gitu yang dengan orang lain. Di segi hukum tu itu ulama ya tidak membolehkan. Tapi kalau kita nak amal dari segi fadail, kalau tak ada hadis lain, kita boleh amal mengikut pendapat sesungguh ulama yang dia tu kata qada untuk nak pakai hadis dhaif dalam fadailul a'mal, kelebihan amalan, bila tak ada hadis lain, hadis sahih lain, maka kita boleh pakai. Sebab dia ada fikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia
di telinga Hasan anak Fatimah. Adapun qomat ni tak ada doa. Tak ada kata mari duk tikai, duk kata duk khilaf kata doa sahih tak. Semua kata doa belaka. Hadis qomat bagi. Qomat di telinga. Adapun bel tu ada juga orang kata sahih dan mula-mula sekali Albani dia kata hadis sahih. Itu bel. Lepas tu yang keduanya bila warna pak tu mengikut hadis Nabi ni yang mari tahnik selalu tu. Mari cari orang hak kita wasa kata orang molek pandai, orang ada sifat soleh takwa, suruh dia tu mari tahnik. Tahnik ni kita ambil buah tamak, buah dalam mulut kita dulu, kita kunyak-kunyak, lepas tu ambil bekas buah tamak hak duk capur dengan air kita tu, mari buh di dalam korek ling apa ni di langit budak. Korek uya Isa apa ni buah tamak tu, tengok masa qada kata dia itu dah habis dah, maka kita pecah. Ini hari mula-mula lagi ni, tapi golek hari kita buat hari ke-7. Lihat di kana tak ada prom hari pertama. Ni anak kena duk dalam hospital dan sebagainya, tapi sebaik-baiknya hari pertama. Dan tak nama apa hari pertama juga. Ngekoh nu bagi hari 7. Tak ada hari 7 hari 14. Tak ada hari 14 hari 21 kan. Siapa bila masalah kali, tetapi ulama ada camkat juga. Kita sungguh siapa 21 qada tu. Lepas pada tu maknanya tak betul lah dengan sunnah lah. Nak buat tak ada masalah. Itu nak ayat cara kita nak beri anak kita jadi soleh. Lepas tu doa. Tak ada orang nak berdoa, kita sendiri berdoa kepada anak kita. Doa berkat. Allahumma barik fi waladi. Ya Allah, berilah berkat pada anakku. Tak ada pandai bahasa Arab, katalah bahasa Melayu. Anak kita ke cucu kita ikutlah. Sebab Nabi SAW waktu Asma ni anak Abu Bakar, dia anak di Madinah. Buah tu bepak tu dia suruh orang lagi panggil Nabi mari. Tu. Kerana iktibar kata Nabi ni orang soleh, yang paling soleh, orang afdal, orang banyak takwa. Panggil Nabi mari tahnik. Lepas tu tak nama dia Abdullah. Nama Abdullah. Itu nak ayat tu sungguh pada cara kita kena ngaji banyak lagi mengenai cara kita nak bela anak kita menjadi soleh. Ya da'ulahu insya-Allah taala. Maka hari ni qada ni dahulu sebagai beberapa kata mengenai kita nak membentuk anak soleh insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.